Jadi dengan kedatangan tahun baru Hijrah, sahabat-sahabat semua, kita nak menyelusuri kembali, kita nak refreshing kembali tentang sejarah ataupun peristiwa Hijratul Rasul. Kerana peristiwa hijrah ni menjadi turning point, menjadi titik perubahan landscape dakwah Rasulullah zaman Mekah dengan zaman Madinah. Jadi Rasulullah ni sudah berada di Mekah ni 13 tahun. 13 tahun Rasulullah mengharungi cabaran, dugaan, halangan, rintangan dakwah dia ni. Kerana dia ni adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Rasulullah SAW ni adalah khataman nabiyyin, nabi yang last dah. Rasulullah ni adalah nabi terakhir diutus oleh Allah SWT. Jadi bayarlah, Rasulullah sudah ngelah dah. Dia yang terakhir diutus oleh Allah SWT untuk liutammima makarimal akhlak, innama bu'istu, tidak ada sebab untuk aku diutuskan. Innama bu'istu liutammima, untuk menyempurnakan makarim, kemuliaan akhlak, maksud perangai manusia. Jadi kita berada di tahun 1443 Hijrah, tahun baru Hijrah kita ni 2 Muharram. Tengok ke surau lalu dia. Lah mana ni dengan KJL longgar apa ni rentas daerah dia. Boleh buat surau dah kita. Tengok angka kemarin tu 10,000 angka Kelantan saja. Kenalin weh. Berasa kenalin kita nak pergi masjid ke, nak pergi kedai kopi ke, dengan keadaan situasi semasa ni lah. Jadi banyak benda perlu kita muhasabah lah. Baik. Kita nak kembali kepada tujuan Rasulullah diutuskan. Innama bu'istu liutam makarim al-akhlak, makarimul akhlak, untuk menyempurnakan perangai manusia. Itulah sebenar-benar tujuan objektif Allah SWT mengutus Rasulullah SAW di muka dunia ni. Baik. Rasulullah telah meninggalkan kita, tinggal kita lah. Lah ni tinggal umat dia. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua. Kita rasa kita ni sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau kita betul-betul rasa kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena benar-benar menjiwai perjalanan Siratun Nabawiyah. Sirah ni mana perjalanan. Perjalanan tugas kenabian, start pada dia lahir sampai ke dia wafat. Jadi dalam perjalanan itulah ada peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah, itu peristiwa hijrah. Mengapa berlaku peristiwa hijrah? Itu nak ayat pagi ni. Dia ada panggil turning point dia. Kerana dakwah Rasulullah ni dia ada sebelum, semasa dan selepas. Qabla, al-an wa ba'da. Before, current and after. Dia ada signifikan dia. Bagaimana dakwah Rasulullah sebelum dia, semasa dia berada di Mekah, dengan dakwah dia semasa berada di Madinah. Nak ayat gini ya. Dakwah Rasulullah semasa berada di Mekah ni, orang panggil zaman susah. Susah tu bukan setakat susah semati lah. Susah semati. Tidak ada cabaran yang paling berat yang dihadapi Rasulullah melainkan masa dia berada di Mekah. Kerana masa tu dipanggil, ia ada hanya golongan al-mustada'afin. Golongan orang lemah. Kerana pengikut awal Rasulullah ni, as-sabiqun al-awwalu ni, pengikut dia ikut ajaran Rasulullah pengikut awal ni, hanya pengikut dari kalangan golongan orang kapur. Tidak kelah orang-orang bisa lah. Kalau kita lah ni kan, kelah menteri lah. Orang kelah menteri ni, orang yang ada pengaruh. Kerana title dia, kedudukan dia, pangkat dia, harta dia. Tapi ia follow ajaran Rasulullah pengikut awal ni, as-sabiqun al-awwalun, panggil best awal. Kalau bahasa ni panggil best, first best. Peringkat awal yang ikut follow dakwah Rasulullah ni golongan mustada'afin.
Golongan hamba sahaya, orang miskin. Bilal bin Rabah, apa ni, Ammar bin Yasir dan keluarga dia, Kebab Al-Arab tu orang panggil hamba-hamba milik pembesar Quraisy belaka tu. Salman Al-Farisi. Salman ni mari pucuk Parsi ni mari Mekah. nak mengikuti dakwah ajaran Rasulullah. Suhaib Ar-Rum. Ni kita istilah golongan al-mustad'afin. Diseksa, dihina, dicaci ni Allah Tuhan lah. Hari-hari. Ayat cabaran. Tapi Rasulullah bertahan. Kerana Rasulullah yakin ajaran dakwah yang dia buat, dia mulakan, dia start dakwah panggil bisiri secara senyap-senyap, lepas tu dakwah secara terbuka. Jadi penentangan terhadap dakwah Rasulullah ni bermula saat Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, tak mana tak susuk. Sebelum tu susuk, nusuk ya di rumah Al-Arqam kan. Bila Rasulullah menjalankan dakwah secara terbuka, menerima tentangan yang sangat hebat kerana orang clash dengan survivor bangsa Quraisy ni. Kerana dia orang besar, orang berpengaruh. Jadi dia merasa ajaran Nabi Muhammad yang didakwah secara terbuka ni mengancam survival pegangan agama dia. Gitulah nak tuan. Dia mengaku secara hakikinya, dia mengaku, dia tahu ajaran Nabi Muhammad ni betul dia benar. Kerana Nabi Muhammad ni telah masyhur, dia beri gelaran Al-Amin. Kalau kita Kelantan kita kat budak Johor lah. Gelaran Al-Amin ni kita ketika zaman Rasulullah kanak-kanak lagi. Mana masyhur di kalangan masyarakat Quraisy Mekah ni, Muhammad ni budak Johor. Kan? Kalau dah Johor apa tak saya ikut. Kan? Dia tahu Muhammad ni budak orang baik, orang Johor, orang berakhlak mulia. Tapi bila diberi tugas, dia sebagai seorang rasul, bila declare dia sebagai seorang rasul, itulah bermula penentangan orang-orang kafir terhadap dakwah Rasulullah. Ya Allah Tuhan. Nak ayat cerita ni. Nak ayat cerita sebelum hijrah lah. Di antaranya kezaliman, penganiayaan, penderitaan yang dialami sahabat sama ni memang apa panggil climate lah, rapat tara. Bilal bin Rabah masyhur kita dengar cerita dia dijemur di tengah panah. Negara Arab ni dia panah, bukan panas seperti kita. Memang panas sungguh lah. Darjah sesial kepanasan dia tu, kalau batu tu boleh cair. Boleh cair batu. Nak ayat panah masa tu lah. Dia letak Bilal bin Rabah ni, letak tengah panah, batu yang panah. Dengan apa tujuan nak suruh Bilal bin Rabah ni tukar akidah dia pada Islam tu kepada agama syirik yang dianuti zaman berzama oleh pokok tapi Quraisy matu. Moga Bilal bin Rabah ni dia hamba orang. Bila dia hamba orang, dia nak nawai tak boleh. Tapi hakikatnya pegangan akidah dia tu sangat-sangat kental. Ni peranan akidah ni. Jadi hidup kita ni akidah tu lah paling penting sekali. Akidah, pegangan, keyakinan, keimanan. Tauhid kita tu. Banding dengan harta, banding dengan pakak, banding dengan anak, banding dengan sayang sahabat, semua tu kita kena tolak tepi belakang. Kalulah berlaku pertembungan di antara keyakinan kita, iman kita. Jadi berlaku pertembungan kepada Bilal bin Rabah ni, dia nak pegang akidah agama baru dia masuk ni, ke dia nak kembali kepada agama jahiliah dia. Tetapi istiqamah dia, konsisten dia dengan pegangan akidah dia, walaupun diseksa di tengah-tengah panah. Kalimah yang masyhur kita dengar ahad, mana dia stay dengan akidah dia sebagai iaitu Allah SWT tu Tuhan yang satu. Faham tu? Ammar bin Yasir
diseksa malah ke ibu dia. Sumayyah disula. Tuan, agama ni siapa gitulah. Satu ketika sahabat tanya Rasulullah, ayun nasi balaun. Dia kata di kalangan manusia ni siapa yang asyaddu balaun? Orang yang paling kuat diuji dengan kesusahan. Ayun nasu asyadul bala? Ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah, siapa di kalangan manusia ni paling kuat sekali diuji oleh Allah SWT? Rasulullah katakan, al-anbiya. Sahabat Rasulullah tadi kuat dah diuji, tapi banding dengan para Nabi Rasul ni kuat para Nabi dan Rasul lagi. Satu Rasulullah kata, orang yang paling berat sekali diuji ialah al-anbiya, summal amsa, fal amsa. Kemudian golongan yang sebanding dengannya. Dia turun sahabat, tabi'in. Siapalah zaman kita lah ni. Kita ni lah mana weh? Tak diuji lagi ni. Tak diuji lagi pada tahap ujian untuk menentukan pegangan akidah kita. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita di Burma diuji dengan pegangan akidah dia. Nak pegang akidah kan nak masuk agama Buddha. Kata dua gitu ya. Tu zaman yang kita boleh tengok lah ni. Di zaman kejatuhan kerajaan Al-Andalusia. Andalusia. Kita ada suhu Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, macam-macam ada nama-nama di Liga Bola Sepak di Sepanyol. Tu nama-nama Islam lah kau tu. Tapi pada pengakhiran pemerintahan kerajaan Andalusia, bila berjaya mengalami kekalahan peperangan dengan Raja Kristian Ferdinand dengan Isabella tu, orang Islam diberi kata dua. Nak pegang agama muka, nak masuk Kristian. Situ tawaran. Sebahagiannya murtad, sebahagiannya rela dibunuh oleh pokok Kristian tu. Nak ayat akidah kita ni akan siapa masa tu. Lah ni kita tak apalah, kita selesa. Kita selesa di Malaysia ni. Aku bayar kalau komunis kau merata. Komunis merata Malaysia. Komunis dia tak percaya tu. Memang kajian yang tidak Islam ni, kita istilah kajian kafir lah. Dia tak sih ke Islam, dia lawan Islam, dia tak kenal kau Islam ni lah, buat gitulah. Sebagaimana berlaku sebelum pada ni lah. Tu. Jadi sejarah awal dakwah Rasulullah ni lagu itulah peringkat sebelum zaman Mekah. Rasulullah bertahan. Dia juga. Jadi salah seorang sahabat dia ni, Kebab Al-Araq ni, mari jumpa Rasulullah. Kebab Al-Araq, nama salah seorang sahabat yang digolongnya sebagai Al-Mustad'afin. Golongan yang lemah. Mereka dia hamba orang. Tokeh dia, majikan dia, tina. Jadi dia ni kerja dia, profession dia, kerja dia buat pedal. Buat pedal kau, lembing kau, macam-macam lah, panah kau. Itu memang kepakaran dia. Ramai orang-orang Korea ni mari buat ke dia kerana kebolehan dia tu lah. Tapi, siapa satu tahap dia ni, lapuk kita lah ni lah. Zaman-zaman internet ni mudah. Kita boleh dengar belakang ceramah-ceramah ni dah. Nak dengar ceramah kok bahasa Melayu kok boleh, kok bahasa Cina, kok Sia, kok India, kok Inggeris, kok semua ada dalam YouTube. Ambo galik tengok orang-orang putih masuk Islam. Dia ceritalah zaman dia sebelum Islam tu. Zaman sebelum dia hijrah. Zaman sebelum dia convert kepada Islam tu. Macam-macam cerita. Asalnya di antara salah seorang pelakon majalah Playboy. Majalah Playboy ni tahulah sahabat-sahabat semua. Bayar ke dia ni menjadi salah seorang pelakon majalah Playboy ni. Tetapi bila jumpa Islam dia rasa suatu perubahan yang total dalam kehidupan dia. Dia rasa seronok, dia rasa suka, dia rasa bahagia. Dengan dia terima Islam lah ni.
Dia buat semujurnya Tuhan beri hidayat dia termasuk Islam. Ni pelakon majalah Playboy Tuhan. Dunia lah ni. Tapi Tuhan memberi hidayat kepada dia. Jadi nak ayatnya, sebab anak Arab ni mari ngadu. Mari ngadu, mari mengeluh. Kerana tak terhadap dengan seksa orang kafir Quraisy ni. Di antara seksa ni, satu hari ni, wak kau beci majikan dia ni kepada kebab anak Arab ni, dia eret. Moga tepat kebab anak-anak wak hijau ni, duk menukar besi dia tu, bara-bara api dah saja moga duk bakar besi tu. Dia pergi tolak dapur api tu menyebabkan bara-bara api ni tupuh atas tanah. Dia heret tubuh kebab anak Arab ni. Nak ayat. Acik kita bayar bagi siapa tahap tu sahabat-sahabat diseksa. Heret tubuh dia atas bara api, bergelupah tubuh dia. Moga api. Siapa mampu api wak kau kuat ni air dagingnya dibakar pada tubuh kebab anak Arab. Acu bayar ya Allah. Kuatnya ujian kerana nak mempertahankan keimanan sebelum berlaku hijrah. Mana tahap penyelesaian ni dia panggil rapat jik lah. Baru tu awak mari. Dia panggil arahan supaya berhijrah. Pertama hijrah ke Hafsah dulu kan. Nak ayat situlah. Bila dia tanya gitu, Rasulullah kata, dia kata, mu ni tak sabar. Setara kebab Arab diseksa gitu mu pun Rasulullah kata, mu ni tak sabar kebab. Mu tengok gak umat-umat zaman dulu, teruk pada mu lagi. Dia kata, mu ni hidup lagi. Umat zaman dulu diseksa malah dibunuh. Nabi Allah Zakaria digergaji belah dua. Belah dua tuan-tuan. Nabi Yahya dibunuh. Allah Tuhan cabaran adik. Jadi kita kena menginsah diri kita lah ni, kita tak sampai lagi level ujian seperti itu. Kita kena bersyukurlah duduk di Malaysia kita, duduk di Kelantan ni. Tengok. Ambo baca salah satu statement. Ialah bukan nak menakut-nakutkan. Ni statement Profesor Dr. Zulkifli Ahmad. Zulkifli Muhammad, kalau tuan-tuan tahu tak, dia salah seorang ahli parlimen PAS di era tahun 60 ataupun 70 lah. Hamba baca kisah dia. Tak apalah, bukan nak. Dia kata siapa satu masa mungkin Islam kafir ni dia akan tembung. Siapa satu masa. Lah ni tak apa lagi. Dia panggil darjah sesiah kepanasan Islam kafir ni orang panggil tak siapa lagi. Mungkin satu masa siapa, mungkin satu masa perang orang kafir dengan Islam. Jadi nak ayat kita lah ni, jangan duduk sedap duduk. Jangan duduk sedap duduk. Sebab tu tugas kita lah ni, mari tahun baru hijrah ni, kita kena memperkasakan lagi iman kita, keyakinan kita, akidah kita melalui ilmu dan amalan kita. Gitu masalah ni. Kalau boleh poin tu pun, alhamdulillah dah lah. Balik pada kisah kebakar Arab ni. Jadi bila kata gitu, dia mengadu pada turun ayat. Ayat Quran turun ni. Ayat Quran turun yang respon kepada pertanyaan kebak al-Arab kepada Rasulullah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu wa ma'ahu mata nasrullah inna nasrallahi qarib. Bacalah Quran ni sahabat-sahabat, kerana dalam Quran yang ada segala benda hak kita nak tahu. Quran kita. Jadi ke hijrah tahun baru hijrah sebagai turning point untuk kita melakukan perubahan dalam panggil perancangan kehidupan kita. Perancangan ni harian, mingguan, bulanan. Kalau bahasa budak-budak kuarter. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Quarter 1, Januari, Februari, Mac. Lah ni buat perancangan antara Januari sampai Mac dulu.
Tengok dulu performa kita. Dah mana penambahbaikan kita dalam perancangan hidup kita. Maka kita akan menuju garis penamat iaitu kematian. Pentingnya perancangan. Peristiwa hijrah ni relate dengan perancangan juga. Jadi turun ayat tu Rasulullah kata am hasibatum an tadkhulul jannah. Sedakmu dia. Kalau kita bahasa Kelantan, sedakmu nak masuk syurga dia. Mul royak nak masuk syurga. Walamma ya'tikum, sedangkan belum mari lagi kememu ni. Walamma ya'tikum masalul lazina khalau min qablikum, sedangkan tak mari lagi, tak sapa kepadamu sebagaimana benda yang berlaku pada masat walamma ya'tikum min qablikum, sebelum masa sebelum sebagaimana orang-orang sebelum pada kamu. Masat humul baksa, mereka diuji dengan ujian kesusahan. Masat humul baksa wa darra. Kamu nak tafsir guana masat humul baksa wa darra ni kalau kita agak rapat cik. Ujian yang Allah Taala uji kepada umat terdahulu. Gitu. Kita umat lah ni, umat terdahulu tu kita kena baca lah kisah dia. Bagaimana Allah Taala menguji keimanan, akidah, keyakinan mereka. Akidah ni sangat penting tuan-tuan. Kerana ini akan menentukan hidup kita di dunia dan hidup akhirat. Tidak gitu? Man akhiri kalam la ilaha illallah. Orang yang perkataan terakhir yang dia sebut la ilaha illallah dah halal jannah. Ni email lah ni. Makna orang yang perkataan terakhir dia menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dah halal jannah. Mana kalau orang mati dia tidak sebut la ilaha illallah, tak masuk neraka lah tuan-tuan. Nak ayat gitulah. Beza iman dengan tidak beriman. Nak ayat tuan-tuan. Penting. Bukan main-main ni, kita ada kejap tengah hari ni. Baik. Masatuhumul basa wa dharra wa zulzilu. Nak ayat. Hatta yakular rasul, sehingga berkata rasul wallazina amanu, dia orang beriman. Wallazina amanu wa ma'ahu, dia orang yang bersama dengannya. Mata nasrullah. Bila tak ada Allah doa diseksa dengan seksa yang seberat-berat ni, siapa tupik mulut dia. Mata nasrullah, bila lah Tuhan nak tolong kita. Kita boleh ambil ayat Quran ni, kita bawa dalam kehidupan kita. Susah dengan senang ni. Zaman susah ni kita kena lah. Kita kena sabar lah. Bila merayat zaman susah, kita kena sabar. Sabar sungguh-sungguh. Tak kira lah susah ke apa pun. Jadi, apa panggil terah kehidupan kita ni duduk di sabar. Sabar. Tak usah kata apa lah. Orang nak hina kita, ke orang nak caci kita, ke orang nak kata uduh kita, ke orang nak hina kita, ke. Kita ni orang nak hina, orang nak kata uduh ya. Kalau di line orang bunuh. Tapi kita sesuaikan maksud sabar tu dengan wakil kita lah. Dengan kita lah ni. Sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Quran sebut, wahai Allah beriman sabarlah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru. Sabiru tu, isbiru tu mana amal, kena sabar. Wahai Allah beriman. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Sabar juga. Mana kuatkan lagi kesabaran. Warabitu ni bertahan. Sebagaimana orang-orang duk berkawal di sepadan. Rabitah mana sempadan. Nak jaga keselamatan negara ni. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan bertakwa tu, mu akan mendapat kejayaan. Ini rahsia tuan-tuan. Rahsia ni. Tahu ke istilah rahsia? Mana kita nak tahu rahsia kejayaan dalam hidup ni? Mari daripada wattaqullah la'allakum tuflihun. Baik. Amba nak pergi sikit kepada dipanggil baca tadi dan 2-3 hari kisah hijrah ni.
Baik. Peristiwa hijrah ni kita tak payah rayak lah zaman hijrah di Habsyah. Hijrah Habsyah ni diketuai oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Lebih kurang 70 orang. Ada di riwayat sini. Itu hijrah yang pertama. Nak menyelamatkan akidah. Ini Rasulullah suruh. Tapi hijrah klimaknya hijrah ke Madinah ni lah. Baik. Peristiwa hijrah ke Madinah ni klimak kepada penentangnya oleh kafir Quraisy. Klimak dah. Dia tak ada poin lain. Melainkan perancangan ni dia perlu buat. Jadi perancangan dia ni ialah nak bunuh Rasulullah. Kerana usaha kok lain tak makan siku lah tu. Gigaya. Orang ni kadang-kadang kena gaya. Tak makan gaya. Tawa jawab teh. We jawab teh tu eh. Puai-puai lah ni. Puai-puai panggil nak ke nombor ni. Pakat nak beli belakang lah. Weh menggalik tualik ni. Nak sama banyak belakang dia. Pakat tawa jawab teh lah. Kalau masuk alih aku jawab teh materi. Aku wigotu, aku wigon ni. Uji pangkat ni satu hal juga dia. Tawa jawab teh pangkat Rasulullah tolak. Tawa tino. Kita ni kalau berjual orang mari orang tino comel. Nak boleh ada kata aku tino comel sekali ratu cantik ke pelakon filem. Ujian deh. Tu panggil ujian kepada Rasulullah tolak belakang. Jawab teh Rasulullah tolak. Tino Rasulullah tak. Hatta dia kata kalau nak kata aku kamu syaratmu tinggal perjuangan. Rasulullah tolak belakang tu. Bila habis dah poin-poin gaya perancangan untuk melembutkan hati Rasulullah supaya dia tidak berdakwah agama baru dia ni yang menyebabkan agama kafir Quraisy, agama muslim semakin sehari ramai orang masuk Islam. Okey dia jadi salah habah tu. Jadi ngelahnya dalam persidangan Darun Nadwah tu dia ambil keputusan bunuh. Ni ayat. Gitulah. Ambil keputusan bunuh. Bila dia duk mesyuarat di Darun Nadwah nak bunuh Rasulullah tu turun ayat Quran. Ni baru siapa kita 12:40 kan. Turun ayat Quran surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ni ayat yang Tuhan turun rakyat Rasulullah perancangan oleh kafir Quraisy di Darun Nadwah tu nak bunuh Rasulullah atas 40 orang pemuda teh lasak. Pemuda lah. Hak sini sado-sado belaka. Mari kepung Rasulullah. Mari kepung rumah Rasulullah ni. Ya Allah tuan. Mari kepung rumah. Dengan niat hidup atau mati Rasulullah ni. Apa gitu orang nak buat ni. Perancangan orang bila dia tak ada arah nak buat, dia boleh buat tak bunuh. Memang berlaku gitu pun. Amo baca sejarah Kama Atartu. Kama Atartu ni orang yang menggulingkan raja Khalifah Utsmaniyah yang terakhir Sultan Abdul Hamid. Dia meninggal pada 1908. Amo baca detail kisah ni. Sedih. Sahabat-sahabat yang tidak tahu sejarah kejatuhan Daulah Utsmaniyah Turki ni, bacalah kisah dia. Sangat menyedihkan. Tapi akhirnya dia diguling oleh Mustafa Kemal Atatürk ni. Bila Mustafa Kemal Atatürk ni guling Khalifah Utsmaniyah yang bertahan lebih kurang 1,300 tahun. 1453 sampai 1924. Kira lah. Beratus tahun Daulah Utsmaniyah memerintah Turki dengan menjalankan syariat Islam lah. Bila mari Mustafa Kemal Atatürk ni, dia rambut habis.
struktur negara tu. Antaranya dia mengharamkan undang-undang Islam. Dia mengharamkan. Di antaranya dia paksa rakyat dia ni buka tutup. Tak boleh tutup, tak boleh pakai menekleko ni. Anak ayat. Yang ketiganya dia ubah Quran tu kepada bahasa Turki. Quran ni bahasa Arab. Dia ubah bahasa Quran tu kepada bahasa Turki. Di antaranya dia ubah azan daripada bahasa Arab kepada bahasa Turki. Dia paksa rakyat ni minum arak. Dia tak tahu dia paksa ke dia galak. Dia jual habis arak yang menjadi minuman yang diharam ke Islam ni, dia galak dalam majlis Muslim ni minum arak joget. Itu di antara sisi gelap yang dilakukan Mustafa Atatürk. Akhirnya pada 1928 dia mati. Mengikut ceritanya, mayat dia ni tak boleh tanam. Mayat ni tak boleh tanam, bumi pun tolak. Tengok ulama Turki kata, sah ke bumi Turki, seluruh bumi menolak mayat Mustafa Kemal Atatürk. Nak ayat orang yang hidup lawan Islam ni kan. Akhir kematian dia kan gitulah. Jadi kita ambil lah pengajar sejarah Kemal Atatürk. Zaman dia lah ulama-ulama dibunuh. Ceritanya bunuh. Pasal bila sampai satu tahap orang tengok Kemal Atatürk ni, tak kena dengan Islam nak ni. Sampai dia ubah habis struktur yang dibina oleh Khalifah Utsmaniyah. Beratus tahun tu. Akhirnya dia bunuh ulama-ulama lawan dia. Nak ayat bunuh. Kita tak tidak. Kita kembali kepada ni. Jadi turunlah ayat Quran ni yang menceritakan perancang. Wa iz bila. Wa tu makna dan. Iz tu bila. Yamkuru tu dia panggil fa'il mudhari'. Yamkuru bikallazi. Bila orang kafir ni merancang nak bunuh orang kafir merancang untuk menantang dengan menjara. Jadi tiga pilihan yang dibuat oleh orang kafir ni ke atas Rasulullah ni, sama ada ikat, sama ada dia, ikat dia memasukkan dia dalam penjara. Kalau ni ikat, tahanan Isa lah. Ikat pun dalam penjara Isa di Kementerian Perak tu. Orang-orang lawan kerajaan di Mesir kat ramai lah di penjara, ulama-ulama di penjara. Jadi orang yang menjara ke orang yang menentang lawan kerajaan ni sudah dibuat oleh pokok kategori dah. Sama ada kita jaga dia atau kita halal dia tobik. Au yukhrijuka, sebelum tu au yaktuluka, tapi apa nak sebut au yukhrijuka. Ataupun kita perambat Nabi Muhammad. Perambat jangan mari duduk kampung kita. Ikutlah di kampung mana pun jangan mari duduk Kelantan kalau kita. Jangan Nabi Muhammad mari duduk Kelantan kita. Kerana duduk Kelantan ni lah jadi pecah belah, balah habis anak beranak. Kita lebih kurang. Au yakhrujuka, au yukhrijuka, au yaktuluka. Ngelas sekali, bunuh. Kalau J pun tak boleh, penjara pun tak mencapai masuk kita nak memadai nak menghentikan dakwah dia, kita bunuh dia. Au yaktuluka, kita bunuh dia. Tiga option yang telah dibuat, dipikir dalam Darun Nadwah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah SWT sebut wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka merancang nak mengkhianati, nak menzalimi, nak bunuh Muhammad. Wa yamkurullah. Allah juga buat ada perancangan juga. Jadi perancangan Allah ni orang kafir tak tahu ni. Nak ayat perancangan Allah lawan perancangan manusia. Jadi perancangan manusia molek lah mana, bijak lah mana pun, panggil strategik lah mana pun tak boleh nak lawan perancangan Allah. Kerana perancangan kita ni sekat kepala otak kita ya. Perancangan Allah ni al-ghaib, Tuhan ni maha tahu, alimul ghaib. Dia maha mengetahui benda yang tak nampak. Kita ni tahu sekadar nampak. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan perancangan Allah lah sebaik-baik perancangan. Nampak tu tuan. Tapi itulah dari segi perancangan ni,
kita rancang, kita buat planning ni, akhirnya kita kena bergantung kepada Allah SWT. Ni tak tolong Tuhan juga. Usaha, doa, tawakal. Doa ni mustahak dalam hidup ni. Mustahaknya kita hidup sehari-hari ni dengan doa. Akhirnya Amor akan perhabis dengan baca doa awal tahun, insyaAllah dah. Begitulah. Jadi, bila tahu dia ni nak bunuh Rasulullah pun, ni ayat perancangan Allah ni. Dia turun dengan Sayyidina Abu Bakar ni, turun dengan mudah-mudah gitu. Itu nak perancangan Allah. Turun ayat kalau waja'anna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat perancangan Allah. 40 orang kepung rumah Rasulullah ni. Malah itu Rasulullah wayak ke Sayyidina Ali supaya mari tidur tempat dia. Ganti Rasulullah. Itu satu perancangan juga. Berani kau kita. Supaya Sayyidina Ali. Mungkin orang kafir mari nak bunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah suruh Sayyidina Ali ganti pak dia. Makna kalau nasib tak baik gak mati Sayyidina Ali. Mungkin tempat tidur Rasulullah ke dia ganti. Tapi kerjaan Tuhan ni tak sedap urus ni lah dah. Jadi Rasulullah suruh Sayyidina Ali ni ganti tempat dia tidur. Dia pun turun dengan Sayyidina Bakar ni. Turun mula-mula gitu lah. Dalam keadaan Tuhan raya waja'anna min baini aydihim wa min saddan wa min khalfihim. Tuhan panggil Tuhan tutup. Saddan tu mana dinding. Tuhan berdinding ke orang yang kafir. Depan dia dan belakang dia. Depan dia pun tak nampak, belakang dia pun tak nampak. Tak nampak Rasulullah turun tu. Ayat cerita gitulah. Ya Allah Tuhan ni. Hebatnya mukjizat Rasulullah ni. Zaman Rasulullah dia panggil mukjizat. Zaman kita ni tak dia panggil mukjizat, dia panggil khamat. Maaflah mau sebutlah. Orang panggil zaman perang dengan komunis dulu ke di Perak. Kita pakai terbang. Kita pakai terbang. Jangan memang orang Islam ni. Dia ada karamah orang Islam ni. Kita tak kenali kamak. Jadi mukjizat ni berlaku pada Rasulullah. Tak ada mukjizat mana dia turun mula-mula depan-depan orang kafir duk kepung dia tu. Kerana tu rakyat dah. Tuhan tutup dah pandangan mata. Jadi jenera belaka. Macam kita pernah beli di usul puteri istana tu lah. Dia cerita gapa. Waktu mana-mana. Gitulah itu kurang. Jadi itulah sejarah dipanggil klimak pada dakwah Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah terpaksa berhijrah ke Madinah kerana menyelamatkan agama, nak menyelamatkan akidah. Baku pertembungan. Sebahagian sahabat-sahabat ni sudah berhijrah. Sebahagian sahabat-sahabat ni sudah berhijrah pergi dah ke Madinah. Tinggal Rasulullah, Sayyidina Bakar dengan Sayyidina Ali. Ngelah sekali. Last man. Hak ngelah sekali turun hijrah ke Madinah. Baik, kita pergi sebut sikitlah perjalanan Rasulullah ni. Jadi Rasulullah ni turun Sayyidina Bakar ni nusuk dulu, berselindung, bersembunyi di Gua Sur dia panggil. Masa bersembunyi di Gua Sur itulah puak-puak kafir Quraisy ni turut punggung. Bila tahu Rasulullah ni tak ada rumah, bila dia buka kain selimut Sayyidina Ali, tengok Sayyidina Ali tidur. Marah puak kafir. Jadi beri tawaran selalu kepada orang boleh igat Rasulullah hidup atau mati ni 100 hektar utah. Mana ayat tawaran puak-puak kafir hidup atau mati, kalau orang boleh ambil, boleh igat ataupun boleh bunuh Rasulullah, akan diberi ganjaran 100 hektar utah. 100 hektar utah ni enggak 100 butir macam kita lah tu Betapa lumayannya tawaran orang kafir Quraisy dengan nak ambil Rasulullah ataupun nak bunuh Rasulullah. Sampai kita mau perjuangan. Allah kata. Gitulah kita ni boleh royak kita tapi dari segi makam kita tak boleh tak sapalah gitu deh. Terpaksa turun tinggal kampung.
Bahaya tuan-tuan. Terpaksa sahabat-sahabat ni kaya raya duk Mekah ni. Kaya lah. Sebagai sahabat ke kaya raya dengan aset harta dia tu. Dengan rumah tu, dengan kebun, dengan bangunan, dengan macam-macam lah. Aset tu. Tapi tinggal munafik tu. Ibadat dia turun tu bawa selas pinggir tuan-tuan. Tinggal habis segala kemewahan hidup dia di Mekah. Kampung kita. Macam ambil duduk London dah. Kita duduk puluh-puluh tahun. London ni 40 tahun lebih. Kalau pergi ke Lumpur kau pergi luar negara, tak ada seminggu, ingat kau kampung dah ni. Sahabat ni turun daripada rumah dia, tak boleh mikir, dia nak boleh kelik ke tak boleh kelik. Pasal tinggal harta, saya ke harta, saya ke rumah, saya ke kebun, saya ke bangunan, aset harta. Tapi bila bertemu dengan akidah, agama, dia tinggal habis. Ahabba ilallah dalam ayat ahabba ilaikum, adakah mu lebih kasih ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Kalau mu saya ke hartamu tu, Amba sebut tadi dah, mu lebih kasih, mu lebih cinta ahabba ilaikum minallah, daripada Allah wa rasuluh wa jihadin fi sabilih, lebih kasih daripada kasih kepada Allah, Rasul dan wa jihadin, daripada perjuangan ni hatta ya'ti Allah. Tunggulah keputusan Allah. Nak ayat perjuangan ni dia akan sampai level tu. Perjuangan ni dia akan sampai satu tahap kita terpaksa pilih Allah, Rasul dan perjuangan berbanding dengan harta pangkat dan keturunan. Ujian. Kalau kita lah mana? Dok lala lah. Ada mogi lah kawin dok sini. Tak si kawin tinggal kebun kawin ni. Tama-tama mesti dia ada tengah buah ni dah. Apa ni lituk ke duit kunyit ke macam-macam lah mau dia. Mesti dia ada tengah lurus ni tiba-tiba ke so tinggal kampung kita. Tak ada lagi nya. Nak ayat gitulah. Masing-masing lah. Ujian ni masing-masing. Masing-masing ada ujian. Jadi kita ayat ujian perjalanan dakwah Rasulullah, itulah ujian dia. Termasuk sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat ni pergi ke Madinah tu, pergi dengan selas pinggir lah. Maksud selas pinggir tu tak bawa harta. Kalau pergi hijrah bawa harta, tinggallah sikit. Mana pergi sana tak tahu masa depan dia lagu mana. Boleh makan ke, boleh hidup ke. Gitulah cabaran. Hebatnya cabaran. Jadi Rasulullah pun turunlah. Gilah bersembunyi di Gua Sur. 3 hari 2 malam. Lebih kurang gitulah. Jadi bila orang kafir Quraisy tahu Rasulullah turun dengan serbakan ni tanpa disedari, dah ambak tuan. Hidup atau mati. Bui tawaran 100 ekor unta. Ya Allah. Bersembunyi di Gua Sur tu 2 hari 3 malam bila orang kafir Quraisy ni tak dapat mengesal keberadaan Rasulullah dalam Gua Sur tu, dia pun dia kata tak ada Muhammad ni, dia kata kalau mari siapa pucuk bukit pun tak ada, dia kata mari kita tutup kita hati dia. Sedangkan Rasulullah duduk sembunyi bawah tapak kaki dia ya. Ya Allah. Kalau kita agak ke depan raik tak. Memang senang bakar ni tak senang duduk. Tak senang duduk dalam gua. Muka dia tahu bunyi tapak kaki di atas tu. Ya Allah. Kalau kita agak ke depan raik tak. Bila orang kafir Quraisy ni balik dah, dia pun turun dengan sebakar pergilah berhijrah. Perjalanan Mekah ke Madinah ni 450 km lebih kurang. Lah ni ada kereta api dah daripada Mekah Madinah. Dulu jalan kaki nak boleh sampai 400 km ni berapa malam nak boleh. Allah Tuhan. Tengah jalan tak tahu. Baik. Nak sebut juga satu kisah dalam perjalanan dia tu dikejar oleh seorang lelaki. Nama dia Suraqah bin Malik. Jadi Suraqah bin Malik ni terpengaruh dengan tawaran istimewa
Daripada pok bakal perkara ni 100 hektar hutan. Tak ada lagi orang buat tahu ada siapa setara tu. Excited lah dia. Jadi betul dia ni. Jadi Rasulullah ni lalu kok kapur dia. Tapi orang boleh agak dah. Dua orang ni memang Muhammad Abu Bakar tu. Jadi kalau kita buat kada kopi, aku ada tengok dua orang mari litah kat kapur kita. Rasa tak ada orang lain tu. Tak ada orang lain tu, Muhammad Abu Bakar tu. Jadi Surakah ni, waktu dia semangat nak bunuh Rasulullah ni, terpengaruh tabar tu, dia kata, belawak tu bukan Muhammad tu, dia kata orang lain tu. Jadi bila dia pergi canggah balik pandangan yang kata ke lalu kapur Muhammad tu, orang lain tu, tak apa gitu kan. Sebenarnya, dia nak sore dia. Dia tak save orang tahu ada tu, bila pakak pergi kat kurang lah. Dia nak sore, tomok dia tu. Dia pun balik ambil kuda dia tu. Kuda dia kat pada masjid kita lain. Hambak Rasulullah. Hambak siapa? Ni ayat Rasulullah ni, dalam keadaan Surakah dia malik. Hambak dia ni Rasulullah tak pandai pun. Dekat dah ni, sana bakar tu ke depan raik ni. Rasulullah tak paling pun. Yakinnya Rasulullah tentang pertolongan Allah. Moga Rasulullah tahu dah. Allah yang Ta'ala arah dia berhijrah ke Madinah. Tak kata tak protect dia dah. Tak kata tak melindungi dia daripada ancaman orang nak bunuh dia. Rasulullah relax. Abu Bakar sekali paling, kau tu sekali duduk depan, sekali bakar. Kalau Rasulullah kata, wano gak Abu Bakar ni. Sekali duduk depan, sekali duduk belakang ni. Dia kata bukan gapo Rasulullah. Aku bimbang takut musuh mari ke depan gak sebelum dia mari bunuhmu, dia bunuh aku tu dulu. Begitu gak aku mari ke belakang, aku takut musuh mari ke belakang gak sebelum dia bunuhmu, dia bunuh aku dulu. Nak ayat kasih dan cintanya sana bakar kepada Rasulullah ni tuan ya Allah. Kita nak cari sahabat ni tuan. Nak cari sahabat ya level sana bakar ni tak jumpa cari sahabat-sahabat. Kejujuran Sina Bakar ni dalam persahabatan Rasulullah, siapa dia tukar nyawa dia, dia rela dia mati dulu. Kita lah mana? Kita biagu lah mati dulu. Kita ni pasal kita memeti diri, sifat memeti diri itu masih tebal dalam diri. Abu Bakar ni tak mikir dah. Sebab itu Rasulullah sangat memandang tinggi kedudukan Abu Bakar ni. Rasulullah kata, kalaulah ada Nabi selepas pada aku, Abu Bakar lah Nabi. Apa gitu Rasulullah kata dia. Rasulullah kata, kalau ada Nabi selepas pada aku, Abu Bakar lah Nabi dia. Dia sebut dalam hadis, kalau nak timbang iman seluruh penduduk dunia, timbang dengan iman Abu Bakar, nescaya berat iman Abu Bakar lagi dengan iman seluruh penduduk dunia. Setara itulah. Persahabatan yang jujur, yang ikhlas, bukan bersahabat kerana kepentingan dunia. Kita lah mana kita? Kita lah mana? Kita bersahabat ni kerana dunia ke kerana lillahi ta'ala? Kalau sahabat dunia, dia temulah. Dia akan jadi balok. Dia akan jadi hasad deki. Dia akan jadi khenat. Kerana bersahabat tu dipasuk atas kepentingan dunia. Dipasuk atas kepentingan material. Pangkat, harta, macam-macam lah. Ni kena awal ni. Kena tu kerana persahabatan tidak dibina atas dasar agama. Bersahabat ni tu kerana Allah. Tak boleh kerana orang lain. Baru rasa cinta, rasa kasih, ukhuwah tu. Faham tu? Itulah bersahabat. Lo ni ada ke tak sahabat kan tu? Tak jumpa cari lo ni. Sahabat lah kena dia YP lagi. Sahabat lah kena dia menteri lagi. Ada benda lah kena dia menteri. Ada projek yang kita nak. Kalau dia tidak menteri, kita pergi cari dia ke tak? Jadi kita sahabat jangan kerana kedudukan dia. Sahabat kerana Allah. Letak dalam mindset kita ni. Bersahabat kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Ini penting. Barulah kita bersahabat tu dunia akhirat. Kalau tidak sahabat kerana dunia lah. Bukan senang. Tapi tu kita kena memurnikan pemikiran kita.
Kita kena clear pemikiran kita ni, apa tujuan dan matlamat hidup kita lah. Faham tu? Apa objektif, apa matlamat kita hidup dalam ni. Kita hidup dalam ni, sebelum kita mati, nak cari keredaan Allah atas nama agama. Bukan kerana orang lain. Hak kita nak cari harta, cari pakak, semua tu akan tinggal belakang tertua. Benda tak kekal belakang. Benar banyaklah kita boleh belajar. Baik. Jadi Surakan yang hamba, 3 kali hamba tergelar kuda dia. Dia kata, pada mula-mula tergelar kuda dia tu, Rasulullah mari. Mari tengok dia ni. Dalam keadaan dia terjerumus dalam pasir dengan kuda-kuda dia. Mari tengok. Lah mana mu ni kata. Dia kata tolonglah. Pelepah kuda aku selai dalam pasir. Jadi Rasulullah pun lepaslah kuda dia ni. Dia kata, boleh ada ambil aku ni. Tak apa. Jadi bila Rasul lepas jauh, dia pergi hambak pula. Nak ayat. Dalam keadaan Rasulullah pergi tolong dia, pergi support dia lepas kuda dia tu, dia pergi hambak lagi. Ya Allah. Kalau kita dok dah lah dia. Pergi hambak lagi kerana terpengaruh dengan tawaran. 3 kali. Kali ketiga tu baru dia bertabik. Baru dia akad dia putih. Aku faham lah. Dia kata, muni memang Nabi sungguh lah. Memang Rasulullah sungguh. Memang utusan Allah sungguh. Bukan orang biasa-biasa mu. Mungkin dia tengok depan mata dia. Lepas pada itulah baru dia mengaku dia tidak akan hambak, dia tidak akan kejar Rasul. Bahkan dia akan sembunyikan rahsia Rasulullah nak berhijrah ke Madinah. Tu nak ayat. Jadi bila Rasulullah tengok keikhlasan ikrar dia tu, Rasulullah kata, kalau mu ni ikhlas sungguh dengan ikrar mu, tak akan hambak, tak akan kejar, tak akan mari nak bunuh aku akan hadiah kamu. Rasulullah. Gapo hadiah? Aku akan beri mahkota Maharaja Kisra. Maharaja Kerajaan Parsi. Berharap Rasulullah tak ada lagi, tak kenal pun Kerajaan Parsi masa tu. Rasul baru nak hijrah ke Madinah ni. Tak tahu Kerajaan Parsi mana. Tapi Rasulullah tahu ada mahkota Maharaja Kerajaan Kisra Parsi ni. Mana Rasulullah nampak dah satu masa Islam ni akan mengalah kerajaan kuasa besar masa itu kerajaan Parsi. Ini janji Rasulullah masa peristiwa Suraqah bin Malik ni kejar hamba dia ni, kata-kata Rasulullah ni memang berlaku sungguh. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, masa dia lah berjaya di takluk kerajaan Parsi ni. Ya Allah Tuhan dia. Mukjizat Rasulullah ni banyak berlaku mukjizat. Masa pemerintah Sayyidina Umar ni lah kerajaan Parsi berjaya ditakluk dan tentera Islam hak pergi takluk ni buat kelik mahkota kerajaan Parsi. Mahkota kerajaan Parsi bukan mahkota kita. Nak ayat nilai agak belian-belian lah mahkota dia, mahkota raja. Kerajaan besar masa tu memang orang zaman dulu pemerintah raja kerajaan kafir ni dia kemewahan hidup ni menjadi suatu benda yang dominan dalam kehidupan raja-raja yang tidak Islam. Jadi bila mari ke Madinah ni, mari berilah ke Suraqah bin Malik. Ni dia kata Rasulullah janji kamu ni. Berapa puluh tahun tu. Ni ayat timing. Hak Rasulullah ayat tu betul ataupun tidak. Jadi hak Rasulullah ayat betul. Bila hak Rasulullah ayat kan memang berlaku sungguh lah. Jadi berilah mahkota. Mahkota ni. Allahu Akbar. Tetapi pada masa tu Suraqah tak asir tadi. Dia miskin. Aku tidak nak dah dia kata. Jiwa aku lah ni bukan nak dah ke dunia ni. Kalau kita lah mana? Kecil tak ada. Kecil tak tanya kat stadion lah kita tak ada. Jiwa sahabat yang dididik, dilatih dengan ruh Islam. Memang Islam ni bila masuk dalam hati, kecintaan dia akan lupa kepada dunia. Kecintaan dia akan pergi kepada Allah SWT. Kerana kecintaan Allah SWT tu cinta yang hakiki. Cinta kepada dunia ni, cinta yang tidak hakiki. Bahaya tu. Cinta juga, tapi bukan cinta yang real.
Kita hakiki ialah hubbullah, cinta kepada Allah. Kita nak latih diri kita ni untuk menetap kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasulullah, wa jihadin fi sabilillah, dan perjuangan nak menegakkan Islam. Kena letak situ prioriti dari kehidupan kita. Itulah maksudnya. Baik. Habislah kaitah tu. Bila Rasulullah sapa ke Madinah, jadi habislah masa. Amba sebut qabla, before. Ini Rasulullah sapa ke Madinah. Jadi sahabat-sahabat pun ada dah ke Madinah. Rasulullah sapa ke Madinah, disambut oleh orang Ansar. Dia telah membuat perjanjian dengan Rasulullah masa dia pergi Mekah nak menunaikan haji. Akabah pertama dan akabah kedua. Jadi dalam akabah inilah dimenterai perjanjian untuk membela, untuk menolong segala benda-bendanya, untuk support dakwah Rasulullah. Malah Rasulullah dilantik sebagai ketua kerajaan. Mana sebut sini. Sebagai ketua kerajaan. Nak ayat dakwah Islam ni tuan-tuan. Apa makna Rasulullah dilantik sebagai pemimpin? Apa makna Rasulullah dilantik sebagai ketua negara Madinah? Kerana kerajaan ni mustahak. Kerajaan ni dia akan jaga agama. Kalau ada agama, tak ada kerajaan, dia panggil ad-dinu duna daulah. Agama duna tanpa daulah, yang ni kerajaan. Kita boleh jamin ke agama kita ni terjaga. Kalau tak ada kerajaan. Hirasatu din dia panggil. Kerana kerajaan inilah akan jaga agama tuan-tuan. Kita tengoklah, maaflah nak sebut di Kelantan kita. Walaupun kita tak sempurna, kita jaga sungguh-sungguh agama di Kelantan. Alhamdulillah tuan-tuan. Amba sebagai pengelola halakah. Kerajaan memperuntukkan 1.5 juta setahun untuk cara ke dakwah. Ada 3,000 orang. Start dengan ketua dakwah, timbalan, pengelola, pegawai, pembantu, guru Quran, guru peraturan. 3,000 orang manpower nak memastikan dakwah Kelantan ni betul-betul masuk ngawal kapun ni. Tapi itulah alhamdulillah lah hidup dalam masjid Masurat. Tu pun kita masih kekurangan orang nak pergi. Pasal 900 butir masjid seluruh Kelantan ni tak ada. Tak ada dah kita. Tapi nak ayat hasrat kerajaan bui peruntukan 1.5 juta supaya usaha dakwah ni berterusan. Dakwah ni dia tak ada masa, dia berterusan sampai ke kiamat. Pilihan raya ni 5 tahun sekali ya. Faham tu? Jadi pentingnya kerajaan ni. Kerana masa Rasulullah berada di Madinah, di Mekah, Rasulullah tidak jadi ketua kerajaan. Rasulullah ditawar jawatan jadi ketua, tapi Rasulullah tak tolak. Kerana jadi ketua masa tu hanya boneka, menjadi ketua yang tidak ada kuasa. Amba sebut dah ad-dinu duna daulatan. Agama tanpa ada kuasa. Jadi bila Rasulullah pergi ke Madinah, agama pun terjaga, kuasa pun ada. Nak ayat ni dia panggil istilah turning point, titik tolak perubahan landscape dakwah. Nak ayat bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah boleh melaksanakan segala tuntutan ajaran agama hak dia duk royak di Mekah tu lah. Dia tak ada nak buat Mekah mereka tak ui dia kuasa. Bila dia mai ke Madinah, segala benda yang dia buat tu boleh dilaksanakan. Ini maksud amat turning point. Agama Islam semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Muka tak ada orang khenak dah. Faham tu? Ni ayat. Lekas cerita, Rasulullah duduk di Mekah 13 tahun, Rasulullah duduk di Madinah 10 tahun. Apa yang berlaku masa Rasulullah duduk di Madinah tu? Berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, berlaku perang Khandaq. Akhirnya berlaku Futuhal Makkah. Nak ayat cerita. Selama ni pembukaan kota Mekah. Selama ni masa dia duduk Mekah tu orang kafir lawan dia, orang musyrik lawan dia, orang musyrik hina dia, orang musyrik duk kata uduh dia, orang musyrik duk seksa sahabat-sahabat dia masuk Islam ni.
Bila berlaku Futuhat Makkah, orang tu ada lagi. Orang yang ada seksa, ada bunuh sahabat-sahabat Rasulullah ni, ada lagi Mekah masa tu. Tapi apa dia taring tupu dah lah weh. Muka Futuhat Makkah ni mana kalah dah. Rasulullah pergi dengan kalau tak silap 14,000. 14,000 masa berlaku Futuhat Makkah. Oh, orang panggil kecut perut dah lah, Abu Sufyan ke macam-macam lah. Pembesar Quraisy masa tu. Dan habis berlaku Futuhat Makkah itulah panggilnya. Ayat tertua, sahabat-sahabat semua, itulah beza zaman Mekah dengan zaman Madinah. Tapi turning point titik tolak berlaku peristiwa hijrah ni lah. Jadi peristiwa hijrah telah merubah landscape dakwah Rasulullah. Daripada seorang tidak diiktidah menjadi seorang ketua kerajaan. Sahabat-sahabat semua, kita ni ketua kena jaga kerajaan kita. Mohon maaf lah sebut. Kerajaan ni kita kena duduk atas ni lah. Kita kena ada atas prinsip ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang dipilih dari kepada kami. Pemerintah daripada kamu. Maknanya lah ni kita kena jagalah kerajaan lah ni. Walaupun tidak sempurna, walaupun ada kacacatan, walaupun ada kekurangan, tapi kita usaha nak jaga rakyat ni. Jadi kita kena support lah kerajaan hak betul-betul nak jaga rakyat ni. Itu maksud hamba. Faham tu? Ikhlas hamba sebut ni. Dia kerajaan ni, kerajaan kita di Malaysia kita ni, orang Melayu masih dominan. Jagalah Melayu kita ni. Jaga atas nama Melayu pun alhamdulillah. Jangan Islam pada orang Melayu. Nyanyo masa depan kita jadi seperti Singapura, jadi seperti Thailand, jadi seperti Burma, jadi seperti India, jadi seperti China, jadi seperti Filipina. Kerajaan Islam belakang tu. Tapi bila beralih kepada kerajaan tidak Islam, alah betul lah nasib kita nak jadi gitu. Sabit tu pentingnya kita iqamati di mendirikan agama ni. Agama mustahak dalam kita lain. Kalau agama tu dominan dalam masyarakat, insya-Allah masyarakat akan terbina dengan kesejahteraan, keselamatan kerana dijaga oleh kerajaan. Itu maksud hamba dah. Jadi hamba rasa setakat tu sahabat-sahabat nak sebut ni panjang lagi tanpa kerana masa tak ada. Tapi secara mudahnya pentingnya kita menjadikan peristiwa hijratul Rasul ni sebagai turning point dalam kehidupan kita. Kalau Rasulullah hijrah ke Madinah menjadi turning point dalam dakwah Rasulullah, kita jadikan peristiwa hijrah ni sebagai turning point dalam kehidupan kita. Anjakkan paradigma. Berubah. You must change for your life. Kena ubah. Kena ubah tuan-tuan. Jangan duk main modas dia. Masjid pun tak pergi, surah pun tak pergi, orang mengajar pun tak pergi. Siaplah mu. Kalau tak pergi masjid, tak pergi surah ni, tak pergi dengar orang mengajar ni, tandalah fikiran kita tu masih duduk di takut lama. Kita tidak ada rasa pun nak berubah. Penting perubahan. Khususnya dalam rumah tangga lah. Rumah tangga tu dia panggil negara, panggil apa? Contoh negara yang perlu kita tegakkan. Sebelum kita tegak dalam bentuk negara skala besar ni, kita tegak dulu negara ni dalam bentuk keluarga kita. Tegak ke Islam dalam diri kamu dan keluarga kamu. Jadi nak tegak tu memerlukan perubahan yang panggil holistik dalam kehidupan kita. Faham tu? Segala-galanya kita kena berubah. Hak paling pun setiap kali amun naknya berubah dalam bentuk kita meningkatkan tahap knowledge kita. Meningkatkan tahap ilmu kita, khususnya ilmu agama. Amo banyak dok follow tentang ilmu agama ni.
Cuma masalah ni kita tak ada masa lah ni. Kita tak ada masa. Dengan umur lah ni, dengan tanggungjawab lah ni. Jadi generasi X, Y, Z ni gunalah kesempatan ni untuk cari ilmu sebanyak mungkin supaya kita ni, manusia ni depend kepada knowledge. Depend kepada knowledge. Kita manusia ni. Kalau tinggi ilmu kita, tinggilah status sosial kita. Tinggilah kedudukan kita dalam masyarakat. Semalam hamba dengar Datuk Dr. Fadli bin Datuk Haji Hassan, Esko Kajian Kelantan. Dia ni ngaji kedoktoran bahagian undang-undang. Kedoktoran bahagian undang-undang ngaji di England, tapi dengar dia ceramah Malay, sebab ustaz dah. Nak ayat. Kita nak sulah gitulah. Panggil ada kepelbagaian ilmu kita. Ilmu akademik pun kita ada. Ilmu agama pun kita ada. Kena ada belakang dua-dua tu. Baru kita boleh duduk masyarakat ni dengan pandangan kita yang luas. Dengar dia ceramah mana. Supaya ustaz dah. Padahal ya doktor bahagian lawyer. Jadi nak ayat anak adik kita ni supaya tingkatkan kebolehan, kemampuan, capability di sudut ilmu. Knowledge is the power. Memang ilmu ni sangat power dalam hidup kita. Faham betul? Ambo ni tak ada nak ambil. Kau boleh nak jadi doktor pun dia juga. Tapi tak ada nak ambil. Kerja banyak. Masa tak ada. Dak ambil ni pun tak ada. Jadi ada masa ni ngaji dah sungguh-sungguh orang-orang muda ni. Dalam bab agama, ngaji Quran, hafal Quran, ngaji tafsir, ngaji bahasa Arab. Banyak benda boleh ngaji tu. Allah. Tinggal nak tak say ya. Jadi ambillah semangat hijrah ni untuk merubah kehidupan kita supaya lebih baik daripada yang kita ada sebelum-sebelum pada ni. InsyaAllah dah. Jadi hamba nak akhir kuliah hamba pada tengah hari ni dengan kita berdoa untuk doa awal tahun. Kita ni baru 2 hijrah dah. Kita berdoa lah kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberi kepada kita panggil taufik dan hidayah untuk kita berubah daripada buruk kepada baik kepada lebih baik dan daripada lebih baik kepada yang terbaik. InsyaAllah dah. Baik. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika syukrika wa hasna ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abdil qadim. Allahumma antal abdil qadim al-awwali wa ala fadlika al-azim wujudika al-muawwali wa hadha amun jadid. Qad aqbala nas'aluka ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil amarah bisu'i wal istighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya zal jalal wal ikram ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rahmat dan sejahtera ke atas pembunuh kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarganya dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Qadim, iaitu yang Maha Kekal selama-lamanya, sedia ada tiada permulaan. Kelebihanmu Maha Besar dan kemurahanmu sangat-sangat dihadapkan. Tibalah sudah tahun baru yang telah muncul di hadapan kami. Kami memohon kepadamu agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun ini, di dalam tahun baru ini, daripada tipu daya syaitan-syaitan yang terlaknat, juga daripada kucu-kucu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami mohon daripadamu akan pertolongan mengalahkan tuntunan nafsu amarah, nafsu yang mendorong kepada kejahatan. Kami mohon juga kepadamu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebaikan yang boleh mendampingkan diri kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Agung lagi yang Maha Mulia, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, dan Allah berselawat ke atas junjungan besar Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ke atas keluarga dan sahabat-sahabat kita dan menggunakan kesejahteraan mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepada Engkau, ya Allah, memohon dengan rasa rendah diri, dengan penuh rasa kehinaan, ya Allah, di atas dosa dan maksiat yang kami lakukan selama ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jadikan tahun ini, ya Allah, tahun baru Hijrah 1443 Hijrah ini sebagai turning point untuk kami berubah, benar-benar berubah daripada baik daripada buruk kepada baik, daripada lebih baik kepada yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, campur ke dalam hati kami rasa ingin bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang beriti untuk kami berubah daripada kehidupan kami yang sebelum kepada kehidupan kami yang baru, iaitu kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sepanjang tahun 1442 Hijrah, iaitu tahun lepas yang kami banyaknya kesilapan, dosa dan maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, di atas maksiat dan dosa yang kami lakukan, ya Allah. Kami ini adalah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan kecacatan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kasihilah kami, ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sempena dengan tahun baru ini, ya Allah, tingkatkan usaha kami untuk kami melakukan sebanyak-banyak mungkin kebaikan, ya Allah, dengan tujuan untuk menjadi aset kepada kami untuk kami bawa sebagai bekalan amalan kami di hari akhirat, ya Allah. Kami tahu dan kami sedar kehidupan kami adalah sementara sahaja, ya Allah. Kehidupan kami di dunia ini adalah sementara, ya Allah. Kami akan meninggalkan dunia yang sementara ini, yang kami tidak tahu bilakah tamatnya kehidupan kami di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika kami matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan kami sentiasa beramal dengan amal yang baik kepada Engkau, ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu mati dalam keadaan melakukan maksiat dan dosa, mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih, lagi Maha Mengasihi, yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, ya Allah. Campurkanlah hati kami sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan dalam hati kami dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang penuh dengan kehinaan, ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, kasihi kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan ibadat yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan terus menerus, iaitu kami dapat istiqamah berkekalan amal baik kami sampailah kami mati, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pentingnya Engkau memberi taufik dan hidayah, kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan amal yang baik sepanjang tahun ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan tahun ini dapat kami rancangkan dengan sebaik-baiknya dari segi amalan kami, ya Allah. Khususnya amalan harian kami, amalan mingguan kami, amalan bulan kami, amalan tahunan kami, ya Allah. Jadilah setiap rancangan kami yang kami nak lakukan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat kami laksanakan dengan sesempurnanya, dengan seikhlas-ikhlasnya dan dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Tuhan kami, kasihilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Maafkanlah segala kesilapan dan kesalahan kami, ya Allah. Engkau Maha mengetahui keadaan kelemahan kami, kekurangan kami, ya Allah. Kami Maha mengetahui, Engkau lah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihi. Engkau Maha Mengasihi ke atas hamba-Mu yang melakukan maksiat dan dosa, ya Allah. Campurkanlah hati kami sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mahmudah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami masih lagi berada dalam keadaan wabak pandemik COVID-19 yang masih lagi tidak ada tanda-tanda penurunannya, ya Allah. Yang setiap hari kesnya masih bertambah, ya Allah. Kami tidak tahu bilakah wabak COVID-19 ini akan hilang daripada kami, ya Allah. Oleh yang demikian, ya Allah, hapuskanlah wabak COVID-19 yang telah mengorbankan lebih kurang 10,000 dah rakyat Malaysia, ya Allah. Boleh kira lagi dunia yang sudah melangkau pada 4 juta orang yang mati akibat wabak penyakit COVID-19 ini, ya Allah.
besarnya ujian Engkau yang telah ujikan kepada kami sekarang ini, Ya Allah. Ya Allah, dan kami letakkan sifat kesabaran kepada kami dalam kami menghadapi ujian ini, Ya Allah. Jikalau ujian COVID-19 ini dengan sebab dosa dan maksiat yang kami lakukan, Ya Allah, jikalau wabak COVID-19 yang melanda di seluruh dunia ini dengan sebab dosa dan maksiat yang manusia lakukan kepada Engkau, Ya Allah, maka Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Maka Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Kembalikan kami kepada ajaran-Mu, Ya Allah. Raja'an ilallah, supaya kami kembali kepada ajaran agama Engkau, beramal dengan ajaran agama Engkau, Ya Allah, supaya hidup kami penuh dengan barakah, supaya hidup kami penuh dengan keamanan, keselamatan dan kedamaian, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa arhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.